bersama dalam rancangan Bang Moy ceritakan kisah seram yang benar dan realiti. Hai, selamat pagi semua. Jam sekarang menunjukkan pukul 3 pagi. Saya akan membuat konten seram Bang Moy kembali. Untuk tahun 2022 ini adalah konten pertama saya. Jadi untuk tahun pertama di 2022 ini saya akan membawakan dua kisah seram dari dua pemilik yang berbeza. Cerita ringkas, seram, padat, tetapi boleh membuatkan anda semua tak dapat tidur malam. Kisah larut malam. Okey, untuk kisah yang pertama ini adalah berlaku kepada Makcik Semah. Itu merupakan nama samaran beliau. Saya rahsiakan nama identiti pemilik cerita ini. Nak dijadikan cerita pada tahun 2014. Ibu kepada Makcik Semah sedang nazak di sebuah rumah panjang di Sarawak. Semua ahli keluarga telah berkumpul pada petang hari tersebut untuk menjaga ibu Makcik Semah yang sedang nazak. Nak dijadikan cerita pada malam tersebut, keadaannya sunyi kerana semua penduduk di dalam rumah panjang tersebut berada dalam bilik masing-masing. Hanya tinggal ahli keluarga Makcik Semah yang masih berkumpul ramai-ramai melihat ibu Makcik Semah yang sedang nazak. Pada malam tersebut, bunyi bubut yang orang Iban panggil bubut berbunyi dengan riuh sekali di hujung dapur rumah mereka. Jadi di kawasan bilik tersebut, dia memanjang pergi ke belakang, dan antara dapur dengan tandas tu ada satu lagi titian, ada satu lagi kita panggil, orang Iban panggil tu tanjuk yang untuk pergi ke bahagian tandas. Bermaksud tandas adalah berada di luar. Pada jam pukul 2 pagi ketika itu, tiba-tiba perut Makcik Semah memulas dan beliau tidak dapat tahan lagi. Beliau terus pergi ke tandas. Jadi tanpa berfikir panjang, tanpa rasa takut, Makcik Semah terus pergi ke tandas yang berada di hujung bilik rumah mereka tersebut. Dan selesai saja beliau melepaskan hajat. Oleh kerana di bahagian tanjuk tu, di antara dapur dengan bilik tandas tu ada kayak papan-papan. Jadi antara papan tu dia ada ruang lah di bawah tu, kita boleh tengok ke bawah tu. Dia agak tinggi jugalah.
tinggi juga lah, antara atas dengan bawah sampai ke bawah tanah tu. Jadi kita boleh lihat bawah, sebab dia jarang kali papan tu, dia tidak terlampau rapat dipasang. Jadi semasa beliau membuka pintu keluar daripada tandas, nak balik semula pergi ke ruang tamu, beliau ternampak kelibat lembaga berbaju putih, berambut panjang, melimpas di bawah dengan agak perlahan. Kaki Makcik Semah ketika itu sudah tergetar-getar. Walaupun beliau ketika itu berasa amat takut, tetapi beliau menahan diri untuk menunggu lembaga tersebut melimpas dahulu untuk melangkah ke dapur. Setelah lembaga tersebut melimpas, bunyi burung bubut semakin riuh di belakang. Beliau pun terus berlari ke dapur dan mengunci pintu dapur. Dan ketika itu jugalah ibu kepada Makcik Semah menghembuskan nafas yang terakhir. Persoalannya di sini, siapakah kelibat lembaga putih yang melimpas di bawah tanjung itu, guys? Itu yang menjadi misteri sehingga sekarang. Kisah larut malam. Baiklah, kita teruskan dengan cerita kita yang kedua. Kisah ini berlaku kepada sahabat Bang Muing sendiri. Ianya berlaku di rumah abang beliau sendiri. Okey, nak dijadikan cerita. Pada malam tersebut, keluarga abang beliau menerima panggilan daripada hospital bahawa abang sahabat Abang Muing telah meninggal dunia di hospital. Abang beliau telah lama sakit dan pada malam itu beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir di hospital. Jadi semua sanak saudara yang kumpul di rumah tersebut pergi ke hospital untuk menguruskan jenazah tersebut. Nah, dijadikan cerita, pada malam tersebut sahabat Bang Muing terdapat ikut bersama kerana takut tiada orang yang menjaga rumah. Jadi beliau bersendirian menawarkan diri untuk menjaga rumah ketika itu. Rumah abang beliau adalah 2 tingkat. Dia macam semi-D macam tu lah. 2 tingkat, semi-D yang 2 tingkat, di atas, di bawah. Jadi bilik abang beliau berada di tingkat bawah sekali. Jadi malam tersebut beliau tidak rasa apa-apa lah, tidak rasa seram jaga bilik tu. Dan sambil beliau menonton TV, beliau rasa bosan. Beliau tengok YouTube lah di ruang tamu berdekatan dengan bilik abang beliau. Ketika beliau sedang menonton cerita di YouTube, cerita seram, beliau terdengar bunyi orang
memulas tombol pintu dan digoncang. Bilik abang beliau ketika itu dikunci dari dalam dan seperti ada orang yang sedang membuka dari dalam. Sangat misteri pada malam itu dan sangat seram. Dengan mata beliau sendiri, beliau melihat tombol pintu dari dalam dipusing-pusing dan digoncang-goncang. Dan beliau terus beristighfar dan terus duduk di luar kerana berasa takut. Dan itu beliau menghidupkan sebatang rokok dan lepak di luar sementara menunggu ahli keluarga yang lain balik dari hospital. Barulah beliau masuk semula ke dalam rumah tanpa beliau menceritakan apa-apa kepada ahli keluarga. Beliau menyimpan sehingga Bang Muing membongkar cerita tersebut. Yang menjadi misterinya di sini, siapa yang coba membuka pintu arwah abang beliau dari dalam, sedangkan semua ahli keluarga telah pergi ke hospital dan tinggal sahabat Bang Muing saja yang berada di rumah tersebut. Misteri tersebut masih kekal di dalam ingatan beliau sehingga kini. Kisah larut malam.